Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Pak Nikdin, channel yang membincangkan topik-topik ekonomi dan bisnes bagi membantu anda menjadi usahawan yang lebih cemerlang di dalam mentadbir, mengurus dan memimpin perniagaan masing-masing. Kita nak bincangkan berkenaan dengan hari ketiga persidangan JC3 Journey to Zero 2023 yang telah berlangsung di Sesana Kijang Bank Negara Malaysia, dan hari ketiga ini dimulakan dengan satu ucapan daripada Tan Sri Abdul Wahid Omar yang pada kali ini muncul sebagai pengerusi World Wildlife Fund ataupun WWF di Malaysia, dan beliau menceritakan berkenaan dengan kedudukan habitat haiwan, malah bilangan haiwan yang semakin kecil. Kita semua tahu bahawa harimau merupakan satu binatang yang ada di dalam jata negara, satu perkara yang kita amat bangga-banggakan, tetapi bilangan harimau pada hari ini hanya tinggal lebih kurang 150 ekor sahaja, dan ada beberapa spesies badak yang telah pupus di negara kita ini. Jadi sekiranya kita tidak mengubah gaya hidup, cara hidup, tidak memperdulikan alam sekitar, hanya mahu menebang balak dan menggali tanah untuk mendapat kekayaan dan tidak memperdulikan kesan ke atas alam dan juga akibatnya kepada cucu cicit kita, maka perkara ini akan berterusan. Dan kita tidak boleh hanya berharap kepada kerajaan dan pihak NGO sahaja. Setiap dari kita ada peranan untuk melakukan sesuatu bagi memastikan kita mewariskan bumi yang lebih baik kepada cucu cicit kita. Dan Tan Sri Abdul Wahid Omar telah menyebut tentang satu usaha yang sedang berjalan sekarang, iaitu ada satu task force yang mengusahakan tentang penzahiran perkara-perkara berkenaan dengan alam semula jadi di dalam pelaporan korporat. Ini dinamakan Task Force on Nature Financial Disclosure ataupun TNFD. Jadi sesi seterusnya ialah perbincangan lanjut berkenaan dengan TNFD yang merupakan satu usaha daripada pemain-pemain pasaran untuk membentuk garis panduan bagi membolehkan institusi, bank dan seumpamanya untuk melaporkan usaha-usaha mereka untuk menjadikan alam semula jadi ini lebih baik berbanding dengan dahulu. Di dalam TNFD ini ada 14 perkara yang perlu dizahirkan, cuma 3 perkara penting yang dibincangkan ialah, yang pertama ialah engagement ataupun bagaimana institusi-institusi dan bank-bank telah berhubung dengan pelbagai pihak yang berkepentingan di dalam isu yang nak mereka laporkan itu. Yang kedua ialah lokasi-lokasi sensitif yang mereka jaga, dan yang ketiga ialah rantaian bekalan ataupun rantaian nilai yang terlibat di dalam perkara ini, kerana kadang-kadang apabila pupus satu jenis binatang ataupun rosak satu lokasi, maka ada kesan rantaian kepada perkara-perkara lain, dan ini perlu dizahirkan juga di dalam laporan-laporan yang berkaitan dengan TNFD, dan maklumat-maklumat data-data yang dikumpul bagi tujuan memenuhi kehendak TNFD ini boleh digunakan sebagai perkara yang dilaporkan di dalam laporan yang berintegrasi ataupun integrated reporting. Banyak institusi dan syarikat-syarikat besar yang menggunakan kaedah integrated reporting bagi menunjukkan kesan ataupun impak perniagaan mereka kepada keuntungan, kepada masyarakat dan juga kepada alam. Sesi yang ketiga ialah satu sesi yang menarik juga, kerana Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud yang memang kita kenali sebagai seorang yang pernah terlibat dengan pelbagai agensi kemanusiaan di dalam dan di luar negara, telah berkongsi pengalaman beliau tentang apa yang telah beliau usahakan di dalam menjadikan bumi ini lebih baik berbandingkan dengan sebelumnya. Jadi satu perkara yang beliau tekankan ialah kita kena jadi apa yang kita cakapkan,
bukan setakat berbuat sesuatu hanya untuk mewujudkan image ataupun menjaga nama baik kita saja. Jadi you must be what you say. Ini satu perkara penting. Dan bagi Tan Sri Jabilah, dia kata tak apa kalau orang menyampah dengan usaha-usaha kita itu, kerana yang penting ialah usaha kita untuk mencapai apa yang nak kita capai, dan kita kadang-kadang tidak perlu peduli apa pandangan orang ke atas kita. Dan sekiranya kita gagal untuk melakukan sesuatu pada hari ini, tentunya kita akan meninggalkan bumi yang lebih teruk, yang lebih rosak kepada cucu cicit kita. Jadi adakah kita mahu cucu cicit kita ingat kepada tok nenek mereka di atas kegagalan mereka untuk menjaga muka bumi ini? Dan satu lagi perkara yang agak menarik yang disebut oleh Tan Sri Dr. Jamilah ialah kadang-kadang dia kata nampak bodoh. Kita sebagai penghuni bumi perlu diingatkan bahawa kita kena jaga bumi ini, kerana inilah satu-satunya tempat yang kita duduki pada masa ini. Sesi seterusnya ialah perbincangan berkenaan dengan macam mana kita nak kekalkan biodiversity di dunia ini, kerana masyarakat rata-ratanya tidak memperdulikan apa yang berlaku, asalkan mereka dapat meneruskan cara hidup dan gaya hidup mereka. Mereka tidak kisahlah sama ada hutan dirosakkan, binatang terpupus dan sebagainya. Jadi perlu ada indikator-indikator yang boleh menceritakan kesan dan impaknya kepada masyarakat. Jadi mahu tidak mahu dalam perkara ini terpaksa juga pelbagai projek yang perlu untuk mengekalkan biodiversity ini dibiayai, dan di sinilah perbincangan berkenaan dengan blended financing ataupun pembiayaan bercampur yang telah disebut semalam dan juga hari ini penting di dalam usaha untuk mengekalkan kepelbagaian tanaman, hutan, kehidupan yang ada, supaya ianya dapat menjadikan alam ini lebih sihat, lebih subur, dan ini penting untuk kita wariskan kepada generasi yang akan datang. Jadi ini masuk kepada sesi yang seterusnya berkenaan dengan perbankan berasaskan nilai ataupun value based intermediation. Ini merupakan satu perkara yang telah lama diusahakan oleh Bank Negara Malaysia bersama dengan bank-bank Islam di negara ini, dan Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam, Datuk Muazzam Muhammad, telah menceritakan perjalanan Bank Islam di dalam menyerapkan konsep VBI di dalam strateginya, operasinya, apa yang disasarkan, dan ini merupakan satu perkara yang menarik. Dan kemudian pihak Persatuan Bank-Bank dan Institusi Keuangan Islam atau IBIM membincangkan berkenaan dengan panduan-panduan yang telah mereka terbitkan untuk membantu ahli-ahli mereka di dalam mengadaptasi VBI. Dan di dalam perbincangan ini kita nampaklah bahawa konsep-konsep Islam yang ada seperti sedekah, wakaf dan mungkin juga zakat boleh digunakan di dalam menstrukturkan pembiayaan yang bercampur ataupun blended financing seperti mana yang disebutkan sebelum ini. Seterusnya ialah tentang bagaimana kita nak membuat pembiayaan berdasarkan projek-projek sosial. Jadi ini merupakan topik yang penting juga, kerana sekiranya kita tidak menstrukturkan projek-projek sosial dengan betul, maka susahlah ianya nak dibiayai. Jadi ini mungkin berkait dengan blended financing yang dibincangkan sebelum ini. Dan di dalam perkara ini peranan NGO amat penting, kerana NGO ni memang kerjanya ialah mencari sudut-sudut yang mana mereka boleh membantu masyarakat, alam dan juga pihak-pihak yang terpinggir. Jadi mereka lebih mengenali dan mengetahui isu yang ada di bawah sana, dan sekiranya mereka dapat membawa maklumat itu kepada pihak yang mahu membiayai, maka tentunya akan dapat disusun dengan lebih terperinci akan kehendak
di bawah sana dan juga kemahuan pihak yang nak membiayai, dan jadi ini mungkin perkara penting yang perlu ada di dalam blended financing ataupun pembiayaan bercampur. Jadi satu perkara lagi yang dibincangkan ialah pentingnya menggunakan nature based solution ataupun penyelesaian dengan menggunakan unsur-unsur alami di dalam operasi syarikat. Jadi sekiranya dapat dikenal pasti lebih banyak penyelesaian-penyelesaian kepada pelbagai operasi perniagaan ataupun kehidupan manusia dengan secara yang lebih alami, maka tentunya alam kita ini akan lebih terjaga dan kita semua dapat hidup dengan lebih tenteram, dan yang lebih penting ialah kita mewariskan dunia yang lebih selesa untuk cucu cicit kita. Jadi ini merangkumi 3 hari persidangan JC3 Journey Towards Zero 2023. Jadi saya berharap apa yang cuba saya rumuskan ini membantu anda untuk memahami isu-isu berkenaan dengan perubahan iklim, isu berkenaan dengan penjagaan alam semula. Jadi kerana semua ini akhirnya akan memberi kesan kepada kita, mungkin kita tidak rasa apa yang sedang berlaku kerana perubahannya mungkin berlaku sedikit demi sedikit, tetapi sekiranya satu hari kita bangun tidur, kita rasa mengapa alam menjadi seperti yang kita rasa pada hari itu, ianya disebabkan kita gagal untuk melakukan sesuatu pada hari ini. Jadi semoga kesemua pihak, terutamanya usahawan-usahawan yang menjalankan perniagaan di dalam sektor industri kecil, sederhana dan mikro, juga sedar akan keperluan mereka untuk menghadapi isu ini. Lambat tak lambat ianya akan sampai kepada kita. Jadi sekiranya kita bersedia dari sekarang, sekiranya kita mahu menjadi pemain yang penting dari sekarang, tentunya kita bukan sahaja menjadikan perniagaan kita lebih lestari, tetapi muka bumi ini lebih lestari dan kita mewariskan bumi yang lebih baik kepada cucu cicit kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.